Apa khabar semua? Dalam video ni anda akan tengok senarai 5 mesin yang anda pun tak sangka manusia boleh bina mesin ni, dan kemungkinan sepanjang hayat kita tak akan nampak lah mesin macam ni. Tapi dia sangat berguna dan sebenarnya semua orang pun pakai apa yang dibuat oleh mesin ni. Jadi jom kita tengok. Mesin yang pertama sekali adalah sebuah mesin gergasi yang dipanggil sebagai tunnel boring machine. Kerja dia adalah gali lubang untuk buat contohnya macam terowong ataupun laluan kereta api. Even laluan LRT yang dekat KL tu pun tunnel boring machine ni lah yang gali. Mesin ni kan dah macam ulat gonggok. Kita boleh letak dia bawah tanah dan kita boleh guide dia dekat bawah tu ke mana nak pergi mesin ni. Yang bestnya masa dia gali tu, sambil dia gali menggunakan mata belian tu, sambil tu juga dia buat dinding-dinding dekat keliling tu supaya tunnel tu tak roboh. Jadi bila dinding ni dah dibuat, dia akan guna dinding ni untuk tolak dia ke depan. Jadi dia tolak diri dia sendiri ke depan. Memang senang kerja engineer untuk gali terowong. Lepas tu batu-batu yang dia dah gali tu pula akan lalu dekat atas conveyor dan dihantar terus keluar daripada terowong tu. Jadi conveyor ni diorang boleh buat sepanjang mana yang diorang nak. Jadi teknik menggali macam ni lebih bagus daripada teknik yang dulu. Kalau dulu kita letupkan batu tu kemudian gali keluar, letupkan lagi, gali lagi. Jadinya memang bahaya. Kalau meletup tu runtuh pula terowong, dah kacau. Bila guna tunnel boring machine ni, sebab dia buat sendiri dinding dia, itu yang jadi lebih selamat. Dan yang bestnya dia boleh pergi laju. Satu lagi, tunnel boring machine ni dia tak mengganggu sangat dekat permukaan atas. Kita boleh gali dekat bawah bandar tu dan orang dekat atas tu tak perasan pun yang kita tengah gali dekat bawah dia. Cuma itulah, kita mungkin takkan nampak mesin ni sepanjang hayat kita sebab dia bekerja dekat bawah tanah. Bila dah habis gali pula, biasanya diorang akan tinggal je mesin tu dekat situ dan dia akan mereput dekat situ lah. Memang diorang dah kira itu sebahagian dari kos pembinaan terowong tu. Okey, mesin yang kedua pula yang mungkin kita takkan dapat tengok tapi benda ni ada adalah dipanggil sebagai Large Hadron Collider. Jadi alat ni adalah satu alat yang orang kata makmal terbesar dan tercanggih yang manusia pernah bina dekat atas muka bumi ni. Tujuannya adalah diorang nak accelerate atom-atom ataupun partikel yang ada dan dia pecutkan sampai dekat-dekat halaju cahaya. Lepas tu dia akan langgarkan atom ni sesama diorang sendiri. Bila berlaku pelanggaran ni akan keluarlah partikel-partikel lain dan partikel ini yang saintis nak study sekarang ni. Tujuannya adalah diorang nak study partikel ni yang katanya terbentuk masa awal-awal penciptaan dunia dulu. Ini boleh kata satu persoalan terbesar yang manusia ada. Macam mana dunia ni bermula dan macam mana dia akan berakhir. Dan sampai sekarang lah diorang pegang teori Big Bang ni dan diorang invest berbilion-bilion euro untuk buat Large Hadron Collider ni. Dia punya besar tu, ukur lilit tempat ni adalah 27 km dan dia duduk di sempadan dua negara iaitu Perancis dan juga Switzerland. Walaupun dia 27 km, bila partikel tu pada kelajuan yang dekat sama dengan kelajuan cahaya, partikel tu nak cover 27 km tu hanya memerlukan dalam 80 microsecond saja. Jadi dalam satu saat tu berpuluh ribu kali partikel tu boleh pusing keliling tu. Memang laju partikel ni sebab yang paling laju dekat dunia ni adalah cahaya. Jadi macam manalah kita nak pergi tengok Large Hadron Collider ni? First kali kita pun tak tahu benda ni apa dia. Dan lepas tu melainkan anda seorang saintis dalam bidang partikel physics, barulah ada kena-mengena dan kita bolehlah faham pasal benda ini. Tapi still, ini antara mesin yang paling canggih dan hebat yang manusia pernah buat. Cuma sampai sekarang result yang diorang nak tu diorang belum betul-betul dapat lagi. Tak tahulah masa akan datang macam mana. Baik, mesin yang ketiga ni sebenarnya agak mengerikan sikit. Sebab mesin ni dia boleh makan semua benda yang ada. Dia ni adalah sebuah mesin shredder, tapi dia boleh shred semua benda yang ada. Contohnya benda apa yang keras sangat yang anda rasa mesin ni tak boleh nak hancurkan? Contohnya engine block lah. Engine kereta tu kan kuat, boleh tahan combustion dan sebagainya.
Even enjin kereta tu pun campak masuk dalam mesin ni, hancur enjin tu. Jadi dia sebenarnya menggunakan dua roller, dan roller ni ada gigi-gigi dia lah dekat situ. Dia punya key komponen dia adalah motor yang pusingkan roller ni. Motor tu sangat powerful, dia tak pusing laju, tapi torque dia mesti tinggi gila lah. Tak akan ada benda dapat stopkan torque motor ni. Letaklah motosikal pun dia makan, mesin basuh pun dia makan, peti sejuk pun dia makan, tong gas pun saya pernah tengok orang sumbat dalam tu pun dia makan juga. Mesin macam ni digunakan untuk tujuan recycle. Bila bahan yang keluar daripada mesin ni memang adalah besi-besi yang kecil-kecil, mudah nak recycle. Cuma yang ngeri saya sebut pasal mesin ni adalah kita terbayang macam mana kalau kita terjatuh dalam tu. Memang tak ada chance. Siapa yang pernah tengok mesin ni, cuba komen dekat bawah. Okey, mesin keempat pula yang bagi saya sangat canggih dan sangat membantu adalah wave electricity generator. Maknanya alat ni dia akan menggunakan tenaga yang ada daripada ombak dekat laut tu untuk convert kepada tenaga elektrik. Of course ada banyak jenis wave electricity generator ni, tapi satu jenis yang agak canggih sikit lah, dibuat di Brazil. Caranya adalah dia ada macam satu pelampung. Pelampung ni bila ombak tu naik, dia akan naik, dan bila ombak tu turun, dia akan turun. Dan pelampung ni diikat pula pada mechanical arm ni. Dan arm ni yang akan compress ataupun release pressure yang ada dalam air dekat dalam sistem tu. Bila pelampung ni bergerak, pressure daripada air tu akan ditolak ke turbine. Turbine ni lah yang akan berputar dan generate electricity. Kata diorang waktu tengah peak pressure tu, turbine ni boleh generate electricity sama macam dekat jana kuasa hidroelektrik. Cuma masalahnya wave ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Laut tu kadang-kadang surut, kadang-kadang dalam. Dan sekarang ni pula climate change menjadikan aras laut semakin tinggi. Jadi agak susah lah nak buat adjustment dekat situ. Dekat Malaysia ni anda rasa ada tak wave electricity generator ni? Sepatutnya ada lah, sebab memang banyak tenaga dekat ombak tu. Cuma susah nak ambil tenaga ni. Ini satu lagi mesin yang mungkin kita tak akan nampak lah, sebab dia duduk dekat tengah-tengah laut sana. Tapi dia punya tenaga dia tu kita akan rasa, iaitu tenaga elektrik. Okey, mesin kelima yang bagi saya sangat canggih dan memang fascinating lah macam mana cara dia berfungsi adalah dipanggil bridge girder machine. Ini alat untuk buat jambatan. Specifically, bila dah ada tiang tu, macam mana kita nak letak jambatan tu dekat atas tiang tu? Anda pernah tengok kan lori yang usung section-section jambatan tu? Lepas tu anda ada terfikir tak macam mana diorang nak letak seketul konkrit yang besar tu dekat atas tiang? Lagi-lagi kalau tiang tu tinggi gila. Kren tak boleh pakai sebab kren tak cukup tinggi. Jadi diorang pun gunalah bridge girder machine ni. Sekali tengok nampak macam lori je, tapi sebenarnya dia besar gajah dan dia bergerak sangat perlahan untuk tujuan safety. Apa yang dia buat adalah dia akan letakkan satu section jambatan tu dan dia akan lalulah dekat section yang dah siap. Kemudian mesin ni dia boleh extend lengan dia tu dan dia akan landing dekat tiang yang baru dibuat. Bila dah ada satu lengan dekat tiang baru, satu lengan dekat tiang lama, dia pun bolehlah tolakkan dia punya section jambatan yang baru tu untuk letak dekat situ. Kemudian mesin ni dia berjalan lagi ke tiang seterusnya. Macam itulah diorang fit tiang ni dengan jambatan-jambatan dan akhirnya siaplah keseluruhan jambatan. Jadi engineer yang design bridge girder machine ni kira sangat hebat lah bagi saya. Pertama sekali, macam mana nak fikir mekanisme tu nak bagi selamat memang susah. Dan lepas tu nak buat mesin ni sendirilah. Kekuatan mesin tu untuk tampung section jambatan tu, untuk usung dia letak dekat tempat yang sebenar tu, itu pun susah nak design. Dan ini semua magic sistem hidrolik. Dan inilah satu lagi mesin yang mungkin kita tak akan nampak, sebab bila jambatan tu buka, mesin tu diorang dah tanggal-tanggalkan dah pergi buat jambatan lain pula. Nak tengok mesin ni in operation memang very unlikely. Kalau anda tahu apa lagi mesin lain yang sangat canggih tapi jarang orang nampak, komen dekat bawah dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.